وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dan pertemuan ataupun perbincangan seterusnya akan kita kupaskan bersambung daripada muka surat yang terakhir yang kita berhenti. Di mana kita berhenti ya? 362. Golongan orang-orang yang dilarang menerima zakat. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita kupaskan bersama mengenai golongan orang-orang yang boleh menerima zakat dan telah kita mengetahui di sana ada 8 asnaf. Selain daripada 8 asnaf tersebut, maka seseorang itu tidaklah boleh menerima zakat kerana yang boleh menerima zakat adalah daripada 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah dia 8 asnaf itu? Dia itu adalah golongan fakir, golongan miskin, amil, muallafati fi qulubihim, para muallaf, gharimin, orang yang ingin membebaskan diri seseorang daripada penghambaan, dan gharimin, orang yang berhutang. Kemudian siapa lagi? Sebelum itu, orang yang ingin membebaskan diri daripada penghambaan, orang yang berhutang, fi sabilillah, ibnu sabil. Ya, 8 golongan. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan kupaskan pula masalah-masalah seterusnya. Siapakah pula golongan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat? Dia itu fakir, dia itu miskin, tetapi dia tidak boleh menerima zakat. Bagaimanakah pula kalau seseorang ibu mempunyai anak yang miskin? Boleh tak ibu atau ayah memberi zakat kepada anaknya? Jadi perkara-perkara seumpamanya akan kita kupaskan hari ini insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masalah di muka surat 362, penulis mengatakan orang yang dilarang menerima zakat telah disebutkan sebelum ini tempat penyaluran zakat dan asnaf yang berhak menerima zakat. Sekarang ini kita akan menghuraikan golongan yang tidak dibolehkan dan tidak berhak menerima zakat. Siapakah golongan yang tidak boleh menerima zakat? Ada beberapa golongan. Pertama, orang kafir dan golongan etis. Penulis mengatakan, Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah menjelaskan orang kafir dan etis tidak boleh menerima zakat. Siapakah yang dimaksudkan di sini? Baik, kita lihat. Penulis mengatakan ini telah menjadi kesepakatan pendapat para fuqaha
dalam sebuah hadis dinyatakan bahawasanya yakni zakat dipungut daripada orang kaya antara mereka dan kemudian diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Adapun yang dimasukkan di sini adalah orang kaya yang daripada orang kaum muslimin, diambil daripada orang kaya daripada kaum muslimin dan diagihkan kepada orang miskin daripada kaum muslimin. Ibnu Munzir berkata, seluruh ulama yang telah ketahui, yang kami ketahui bersepakat bahawasanya orang zimmi tidak berhak memperoleh pembagian zakat sedikit pun. Namun di sini dikecualikan golongan mu'allaf sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Baik, kita dah mengetahui yang dimaksudkan dengan zakat itu 8 asnaf dan dia itu diberikan kepada orang Islam. Apa yang dimaksudkan dengan zimmi? Yang dimaksudkan dengan zimmi adalah seorang yang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam. Ya, seorang yang bukan Islam yang tinggal di dalam negara Islam di bawah jagaan pemerintahan Islam. Dia itu dimaksudkan, dikatakan sebagai zimmi. Kafir zimmi bukan kafir yang memerangi umat Islam. Boleh tak kafir zimmi ini menerima zakat? Jawapannya tidak boleh. Kafir zimmi sekalipun, yakni yang tinggal dalam negara Islam, dia itu kalau fakir, dia itu miskin, dia tak boleh terima zakat kerana kefakiran dia, kerana kemiskinan dia, kerana dia berhutang, kerana dia itu bermusafir dan sebagainya. Tak boleh. Tetapi telah kita bincangkan dalam 8 asnaf ada mu'allafati fi qulubihim. Yakni untuk merapatkan, menjinakkan hatinya kepada Islam, dalam bab ini diperbolehkan. Baik, seluruh ulama yang kami ketahui bersepakat bahawasanya seorang kafir zimmi, yakni yang tinggal dalam negara Islam dalam keadaan aman, tidak berhak juga menerima zakat sekali sedikit pun. Namun di sini dikecualikan golongan mu'allaf sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini, yang telah kita kupaskan. Bagaimanapun seorang zimmi dibolehkan menerima sedekah. Al-Quran menyebutkan. Jadi dalam kafir zimmi itu zakat secara umum yang dikatakan zakat wajib tak boleh, tetapi sedekah, infak, bersedekah yang bukan berbentuk zakat diperbolehkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ad-Dar ayat ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira, dan mereka rela memberikan makanan yang mereka sukai baik kepada orang miskin maupun anak yatim dan juga orang tawanan. Ya. Jadi disebutkan diberikan makan kepada orang miskin, orang anak yatim dan juga tawanan. Tawanan perang bukan, mereka itu bukan daripada kalangan orang Islam. Ini contoh, diperbolehkan diberikan sedekah. Artinya dalam sebuah hadis yang lain, silni ummak, yang dimaksudkan jalinlah hubungan silaturahim dengan ibumu. Padahal ibunya adalah seorang perempuan musyrik. Jadi tetap disuruh berbuat baik. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau seseorang itu orang kafir, kalau sekiranya kita ada jiran orang kafir, dia miskin, boleh tak kita beri dia zakat disebabkan untuk kemiskinannya? Tak boleh, telah kita mengetahui. Akan tetapi kita mengetahui ada asnaf mu'allafati fi qulubihim, untuk merapatkan hati seseorang kepada Islam. Maka kita boleh buat sesuatu atau apa jua dengan niat dakwah. Niat dakwah untuk jinakkan dia kepada Islam diperbolehkan. Tetapi dengan syarat niat dakwah, tak boleh niat yang lain. Untuk tunjukkan kebaikan Islam, kita berikan dia sesuatu, kita berikan dia makan, kita berikan sesuatu. Jadi kita ada 8 asnaf, maka asnaf mu'allafati fi qulubihim itu boleh kita berikan kepada orang yang baru masuk Islam atau orang yang belum masuk Islam yang telah kita kupaskan. Alhamdulillah. Orang kafir yang memerangi Islam tidak boleh kita memberi zakat kalau dengan menggunakan duit itu dia akan terus memerangi Islam. Kalau dengan duit itu dia akan gunakan untuk menyembah berhala, maka tidak boleh kita memberi zakat. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
Perkara seterusnya, golongan seterusnya yang tidak boleh menerima zakat adalah golongan yang masyhur yang dikatakan sebagai keturunan Nabi SAW. Penulis menyebutkan di muka surat 363, antara golongan yang tidak boleh menerima zakat adalah anak keturunan Bani Hashim. Adapun yang dimaksudkan dengan Bani Hashim adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Al-Abbas dan keluarga Harith. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata, sejauh yang kami ketahui tidak ada perselisihan pendapat bahawasanya Bani Hashim tidak dibenarkan menerima zakat. Malah Nabi SAW bersabda, Nabi menyebutkan, inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya awsakh nas. Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan kepada keluarga Muhammad sebab dia merupakan kekotoran manusia. Ya. Jadi maksud kekotoran manusia ini adalah harta yang dibersihkan, harta itu kita ingin sucikan, maka kita gunakan harta itu, kita infakkan, kita zakatkan untuk mensucikan harta tersebut. Nah, ini contoh para jemaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Al-Hasan pernah mengambil sebiji kurma yang merupakan hasil ketupan zakat. Melihat itu Nabi SAW menegurnya dengan berkata, hey. Maksudnya, kurma yang diambil itu adalah bekas lekas dibuang. Tidaklah kami menyedari bahawasanya kita tidak dibolehkan memakan hasil zakat. Baik, jadi kita mengetahui antara keturunan Nabi SAW mereka tidak boleh menerima zakat. Adakah semua orang Arab tidak boleh menerima zakat? Tidak. Hanya keturunan Nabi SAW. Bagaimanakah dengan keturunan Nabi SAW di zaman hari ini, zaman sekarang ini? Jadi bagaimana? Akan kita bincangkan nanti. Kerana apa keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat? Mereka ada peruntukan khumusul khumus. Jadi kita akan kupaskan nanti mengenai khumusul khumus dan mengenai keturunan Nabi yang ada zaman sekarang yang tiada lagi khumusul khumus. InsyaAllah. Kita kupaskan nanti insyaAllah. Ulama berbeza pendapat. Itu mengenai Bani Hashim. Ulama berbeza pendapat berkaitan Bani Muttalib. Sama ada mereka dibolehkan menerima zakat ataupun tidak. Imam Syafi'i berpendapat mereka tidak dibolehkan menerima pembagian zakat sebagaimana halnya Bani Hashim. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Jubair bin Mut'im. Katanya, tatkala peperangan Khaybar berakhir, Nabi SAW memberikan sebahagian peruntukan untuk kaum keluarganya, yakni Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Dan beliau tidak memberikan bahagian tersebut kepada Bani Naufal dan Bani Abdi Syams. Aku pun datang bersama Uthman bin Affan menemui Rasulullah SAW. Setibanya di hadapannya kami berkata, wahai Rasulullah, kami tidak menyangkal keutamaan Bani Hashim. Disebabkan Allah SWT telah melahirkan kamu daripada kalangan mereka. Tetapi bagaimanakah pula dengan saudara-saudara kami daripada kalangan Bani Muttalib. Jadi Bani Hashim dapat harta peperangan. Bani Muttalib pun boleh dapat. Kamu telah memberikan bahagian kepada mereka. Tetapi di sisi lain, kamu membiarkan kami, para sahabat yang lain, padahal kami masih satu keluarga. Mendengar itu, Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya kami dengan Bani Muttalib tidak pernah berpisah sejak zaman jahiliah sehinggalah zaman Islam. Kami dengan mereka merupakan satu keluarga. Ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu, baginda menyilangkan jari jemarinya sebagai petanda bahawasanya mereka itu memang satu keluarga. Jadi berdasarkan itu, dalam mazhab Syafi'i, Bani Hashim dan juga Bani Muttalib tidak dapat menerima zakat kerana mereka telah pun ada peruntukan di dalam harta rampasan perang. Ibnu Hazmin berkata, dengan demikian jelaslah bahawasanya pada dasarnya
tidak boleh membezakan mereka secara hukum kerana berdasarkan kenyataan Nabi SAW merupakan satu kesatuan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Jadi mereka itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW dan mereka diharamkan menerima zakat. Menurut Imam Abu Hanifah, Banu Muttalib dibolehkan menerima pembagian zakat. Kedua-dua pendapat yang saling berlainan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ulama khilaflah dalam mazhab Syafi'i, Banu Hashim dan Banu Muttalib tidak boleh menerima zakat, tetapi ada juga pendapat dalam ulama mazhab yang lain, sebagai contoh dalam mazhab Abu Hanifah yang tak boleh menerima zakat adalah Banu Hashim, tetapi Banu Muttalib boleh menerima zakat. Baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengharamkan zakat kepada Banu Hashim, demikian juga diharamkan ke atas maula-maula mereka. Apa yang dimaksudkan dengan maula? Dia itu adalah hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Ya, daripada dua golongan tersebut. Dari Rafi' maula Rasulullah SAW, beliau menyebutkan, beliau mengutus seorang lelaki daripada Banu Makhzum untuk memungut zakat. Rafiq berkata, bawalah aku agar aku juga memperoleh bahagian sebagaimana kamu memperolehinya. Lelaki tadi melarang, jangan sebelum aku menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan perkara itu terlebih dahulu. Orang itu pun pergi dan menanyakan perkara itu kepada Nabi SAW. Mendengar itu, baginda bersabda, sesungguhnya zakat tidak dihalalkan kepada kami dan sesungguhnya maula suatu kaum termasuk golongan kaum itu sendiri. Ya, jadi siapa yang dimaksudkan dengan hamba sahaya daripada Banu Hashim dan juga Banu Muttalib juga tidak boleh menerima zakat. Baik, itu adalah zakat. Ulama berbeza pendapat berkaitan sedekah sunat, sama ada mereka dihalalkan atau diharamkan mengenai sedekah, bukan zakat yang wajib. Bukan zakat harta. Imam Syaukani menyimpulkan pendapat ulama dalam masalah ini dengan berkata, ketahuilah bahawasanya zahir ucapan Nabi SAW, zakat tidak dihalalkan kepada kami. Menyatakan bahawasanya zakat tidak dihalalkan kepada Nabi SAW dan keluarganya tanpa mengira zakat fardu maupun zakat sunat. Sekumpulan ulama termasuk Al-Khattabi menyatakan bahawasanya terdapat ijma' yang mengharamkan zakat fardu dan zakat sunat kepada Nabi SAW. Namun dakwaan ijma' ini dicanggah oleh ramai ulama yang menceritakan daripada Syafi'i, di mana beliau mempunyai dua pendapat dalam masalah zakat sunat ini. Demikian pula halnya riwayat daripada Imam Ahmad. Zakat sunat adalah sedekah sunat yang dikatakan sebagai infak. Ibnu Qudamah berkata, jadi persoalan ada tak ijma'? Sebab kalau ada ijma' dah tak boleh khilaf. Jadi Ibnu Qudamah berkata, kenyataan ijma' yang dinukilkan oleh Al-Khattabi tidak begitu jelas di samping tidak berlandaskan kepada dalil yang tegas. Adapun keluarga Nabi SAW, maka menurut kebanyakan mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan sebilangan mazhab Zaidiyah, mereka dibolehkan menerima sedekah biasa yang bukan zakat wajib. Namun tidak dibolehkan menerima zakat fardu. Mereka berkata alasannya adalah kerana apa yang diharamkan ke atas golongan tersebut adalah kotoran dan dia bermaksud zakat, bukannya sedekah sunat. Baiklah, demikian. Pengarang Al-Bahar berkata, keluarga Rasulullah SAW sebenarnya dibolehkan menerima sedekah sunat kerana disiaskan kepada hadiah, hibah dan wakaf. Abu Yusuf dan Al-Abbas berkata, sedekah sunat diharamkan ke atas mereka sebagai halnya sedekah zakat fardu. Ini ada khilaf di antara ulama lah. Jadi demikian para jemaah yang dirahmati Allah, secara ringkas, dalam mazhab Syafi'i, golongan Banu Hashim dan Banu Muttalib tidak boleh menerima zakat. Tetapi ulama berbeza pendapat mengenai Banu Muttalib. Persoalan sekarang, itu adalah di zaman Nabi SAW. Bagaimanakah pula keturunan Nabi SAW yang daripada Banu Hashim atau Banu Muttalib yang ada hari ini, sekiranya mereka itu tergolong bersama golongan orang yang fakir dan orang yang miskin.
adakah dibolehkan bagi mereka mendapat zakat? Baik. Perbincangan ini adalah perbincangan mutaakhir. Kerana di zaman Nabi SAW tidak wujud masalah tersebut. Tetapi wujud di masalah zaman sekarang. Dan persoalan yang lain juga, dari kita bincangkan tadi, ada di antara sahabat mempertikaikan kenapa Nabi berikan harta rampasan kepada Banu Muttalib selain daripada Banu Hashim. Dan antara lain kenapa di zaman Nabi SAW Banu Muttalib dan Banu Hashim tidak boleh menerima zakat sebagai contoh. Kerana kalau kita renungkan, selain daripada yang dikatakan awsakh nas, kekotoran ataupun harta yang disucikan, antara sebab yang lain golongan ini tidak boleh menerima zakat kerana mereka telah ada peruntukan di dalam hasil peperangan. Kalau berlaku peperangan, harta rampasan peperangan ada peruntukan untuk Nabi SAW dan keluarga Nabi sebanyak khumusul khumus. Apa yang dimaksudkan dengan khumusul khumus? Harta rampasan itu 1/5 akan diagihkan kepada keluarga Nabi SAW, dan 1/5 itu adalah daripada 1/5 1/5, kemudian diambil 1/5 daripada 1/5 tadi. Khumus tu 1/5. Khumusul khumus berarti 1/5 out of 1/5. Jadi telah ada bahagian bagi keluarga Nabi SAW di dalam harta rampasan perang. Nescaya mereka tidak memerlukan zakat. Jadi persoalannya adalah pada hari ini, zaman kita hari ini, dah tak ada harta rampasan perang. Khumusul khumus tadi dah tak ada. Jadi memandangkan dah tak ada khumusul khumus harta rampasan perang, kalau ada golongan orang yang fakir miskin, boleh tak mereka menerima zakat? Ulama-ulama mutaakhirin, kebanyakan mereka membolehkan. Daripada Banu Hashim atau Banu Muttalib dengan syarat dia itu termasuk daripada 8 asnaf, maka mereka boleh menerima zakat. Kerana tak ada hak khumusul khumus tadi, mereka tak ada pengagihan daripada harta rampasan perang. Dan ini adalah antara fatwa yang dikeluarkan dalam negara-negara Arab itu sendiri. Sebagai contoh, fatwa jawatan kuasa fatwa di Jordan dan juga Lajnah Daimah di Arab Saudi sendiri yang membincangkan perkara-perkara begini, dan itulah yang mereka memutuskannya. Jadi hari ini kalau seseorang itu merasakan dia itu adalah daripada keturunan Nabi SAW dan dia itu fakir, dia itu miskin, boleh tak dia menerima zakat? Jawapannya insya-Allah diperbolehkan. Habis saya keturunan Nabi, insya-Allah diperbolehkan kerana bahagian khumusul khumus, 1/5 out of 1/5 from the harta rampasan, awak dah tak ada lagi sekarang. Maka diperbolehkan menerima zakat insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, adakah semua orang Arab keturunan Nabi SAW? Pasti tidak. Bukan semua orang Arab keturunan Nabi. Di zaman Nabi SAW, Nabi berperang dengan Abu Jahal. Abu Jahal orang Arab ke orang Melayu? Orang Arab. Bukan semua orang Arab itu keturunan Nabi SAW yang memeluk agama Islam. Bukan semua orang Arab itu dijamin syurga. Abu Jahal orang Arab juga. Adakah dia dijamin syurga? Tidak. Bahkan maaf kata, ini perkara yang kita bincangkanlah ya. Nabi SAW menyebutkan hadis yang sangat masyhur, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Yang bermaksud tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Jadi kita kena memahami. Sebab kadang-kadang orang kita ni maaf katalah,
Saya tak sebutkan mana-mana golongan tertentu. Kadang-kadang kita pergi negara, luar negara, nampak orang Arab, oh kita. Jadi orang Arab itu kadang-kadang, maaf kata, mungkin jiran kita lebih bertakwa daripada dia. Ada orang Arab, kita pergi negara Arab, ada orang Arab minum arak juga. Ada orang Arab minum arak. Sebab itu turun ayat pengharaman arak ke atas orang Arab. Di zaman Nabi SAW. Bukan kata ada orang Arab minum arak. Ada orang Arab yang bukan Islam. Ada. Sebab tu dalam ayat Al-Quran ada qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ayat itu diturunkan untuk orang Singapura, Malaysia atau untuk mereka-mereka yang di Mekah. Di zaman Nabi SAW di Madinah. Jadi kita kena lihat. Jadi bukan semua orang Arab tu orang yang beriman. Dan kalau kita pergi negara Arab, ada orang Arab Kristian pun ada. Kita pergi Jordan, ada gereja kat negara Arab. Jadi orang Arab yang Kristian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tiada kelebihan orang Arab dengan ke atas orang yang bukan Arab kecuali takwa. Kalau kita berbangsa Cina ke, Korea ke, Jepun ke, Jawa ke, apa lagi? Boyan ke, kalau kita beriman dan mengerjakan amalan soleh, kita mungkin lebih mulia di sisi Allah daripada seseorang yang tinggal di Mekah. InsyaAllah. Ya. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita bersama golongan hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Baik. Perkara seterusnya adalah mengenai golongan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapakah dia pula golongan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat? Penulis mengatakan golongan ketiga dan golongan keempat adalah bapa dan anak. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Boleh tak seorang bapa berikan zakat kepada anaknya? Boleh tak anaknya, saya ada duit zakat, saya berikan zakat kepada bapanya? Boleh ke tak? Dalam bab ini dikatakan golongan yang tak diperbolehkan adalah bapa dan anak. Kenapa tak boleh? Itu kerana telah menjadi tanggungjawab bapa untuk memberikan nafkah kepada anak. Dia tak boleh kata seorang bapa dapat anak, kemudian ni dapat anak, alhamdulillah, mana zakat? Belikan dia susu tu pakai duit zakat, kita ada banyak zakatnya. Dia ni orang miskin, budak tak sekolah, tak ada kerja, tak ada duit, kita kasih. Setiap anak dilahirkan tak bawa apa-apa. Dia tak ada harta dia. Dia nak pergi sekolah ni, daripada membazir duit, kita gunakan duit zakat untuk hantar dia pergi sekolah. Boleh ke tidak? Tak boleh. Kerana apa? Itu menjadi tanggungjawab seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya. Maka nescaya seorang bapa tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya. Begitu juga sebaliknya. Anak, apabila anak dah dewasa, bapa pula dah tak bekerja. Memandangkan bapa dah tak bekerja, anak dah kerja gaji besar, duit kat bank dah banyak. Aku duit ni duit zakat, kasihlah bapa aku zakat. Senang sikit, at least dah tak terkopak duit aku. Duit budget zakatnya budget. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak boleh. Kerana apa? Daripada bab zakat ini, alhamdulillah, sesuatu untuk pembuka mata
wahai anak-anak sekalian, menjadi kewajipan anda untuk memberi nafkah kepada bapa anda. Memberi nafkah kepada ibu anda. Wajib. Ibu bapa wajib kita beri nafkah. Tak boleh gunakan duit zakat. Kalau ibu bapa tak berkemampuan dan tak bekerja, tak boleh seseorang anak itu biarkan ibu bapanya yang dah tak bekerja nak cari makan kat mana. Terpaksa meminta-minta, mencuri. Tak boleh para jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebagian anak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekali-sekala ajak maknya keluar, ibu atau bapanya keluar, ajak makan. Lepas tu, bapak bayar, bapaknya makan. Ya Allah. Ada bukan bapak bayar. Bapak bayar nanti, saya bayar dulu, nanti bapak bayar balik tau. Kena reimburse. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tergamak seorang anak minta daripada ibu dan ayahnya reimburse balik duit yang dia bayarkan dulu untuk makan si ayah dan si ibu. Tak terfikir wujudnya anak-anak sedemikian. Dia tak teringat waktu dia kecil dulu, ibu dan ayah tak mengira langsung. Susu ke, makan ke, sekolah ke, ini yang tanggungjawab ibu dan ayah yang kita berikan. Sekarang anak dah dewasa, dah bekerja, dah berjawatan. Mak pakai duit dulu nanti mak bayar ya. Tadi mi rebus belum bayar saya $2.50. Ya Allah. Baik. Kembali pada perbincangan mengenai zakat. Boleh tak seseorang berikan zakat kepada ayah dan ibunya? Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah menjelaskan dalam meneruskan perbincangan kita di muka surat 366. Para fuqaha bersepakat bahawasanya tidak dibolehkan memberi zakat kepada ibu, kepada bapanya, kepada datuknya, kepada ibunya, kepada neneknya, kepada anak lelakinya, kepada cucu lelakinya, kepada anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, kepada anak perempuan, cucu lelaki daripada anak perempuan dan sebagainya. Kerana apa? Ini adalah tanggungjawab. Dalilnya adalah kerana menjadi kewajipan bagi pembayar zakat untuk memberikan nafkah atau belanja kepada ibu bapanya dan seterusnya ke atas. Dan kepada anak-anaknya dan seterusnya ke bawah. Walaupun mereka miskin, namun mereka tetap dianggap kaya disebabkan kekayaan si pembayar zakat. Jadi apabila dia memberi zakat kepada mereka, berarti dia telah menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengabaikan kewajipan memberi nafkah. Maksudnya, kalau dia gunakan duit zakat untuk berikan gunakan duit zakat diberikan kepada anaknya untuk sekolah, untuk makan dan minum, berarti dia telah menyalahgunakan duit zakatnya tadi. Ataupun dia telah mengabaikan nafkah yang sewajibnya dia berikan. Baik. Dalam masalah ini, Imam Malik ada menyebutkan. Imam Malik mengecualikan datuk, nenek dan cucu. Berarti Imam Malik hanya wajibkan seorang anak wajib beri nafkah kepada ibu dan ayah. Seorang bapa wajib berikan nafkah kepada anak. Lain kedua dan lain keratas bagi Imam Malik, dia tu tak wajib, maka boleh diberikan, boleh gunakan zakat kalau ada cucunya yang tidak berkemampuan. Kerana cucunya itu menjadi tanggungjawab bapa kepada cucu, bukan dirinya. Bagi Imam Malik. Baik, Imam Malik mengecualikan datuk, nenek dan cucu. Menurutnya, zakat boleh diberikan kepada datuknya, neneknya atau cucunya. Kerana mereka tidak diwajibkan memberikan nafkah. Ini jika mereka dalam keadaan miskin. Jika mereka kaya dan berperang fi sabilillah sebagai sukarelawan, maka si pembayar zakat dibolehkan memberi zakat kepada mereka daripada golongan daripada pembahagian fi sabilillah. Sebagaimana mereka juga boleh diberikan zakat daripada bahagian gharimin. Sebab si pembayar zakat tidak diwajibkan membayar hutangnya. Demikian juga, dia dibolehkan memberi mereka daripada bahagian amil apabila mereka bertugas sebagai amil. Baik, maka para jemaah yang dirahmati Allah, maksud di sini adalah
Kalau katakan, jadi kita faham ya, ibu dan ayah tidak boleh kita gunakan duit zakat untuk membantu, untuk diberikan kepada ibu dan ayah kita. Si bapa juga tidak boleh gunakan duit zakat untuk diberikan kepada anaknya. Akan tetapi, si anak ini atas sebab-sebab tertentu, dia itu berhutang. Kerana hutangnya tadi menyebab dia mempunyai masalah yang begitu besar. Persoalan dalam masalah ini, boleh tak bapanya memberikan zakat kepada anaknya tadi bukan disebabkan fakir atau miskin, tetapi disebabkan hutang. Secara umum, bapa wajib berikan nafkah kepada anaknya. Tetapi bapanya tak wajib menjelaskan hutang anaknya tadi. Jadi sebagian ulama menjelaskan, kalau dalam bab itu, si bapa boleh memberikan zakat kepada anaknya kalau anaknya tadi tergolong dalam asnaf gharimin. Dalam asnaf fi sabilillah. Dalam asnaf amil. Bapa dia pergi Masjid Qasim. Masjid Qasim line up ke kat depan pula, anak dia pula yang bertugas. Macam mana ni? Bapa tak boleh berikan zakat kepada anak. Tapi dalam bab ini bukan dia berikan kepada anaknya per se, tetapi beliau itu bertugas sebagai amil. Maka boleh diberikan zakat kepada amil. Ya? Jadi secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, kita kena faham, selain daripada sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi, secara umum, seorang bapa tidak boleh berikan zakat kepada anak dan anak tidak boleh berikan zakat kepada bapa. Kerana apa? Telah menjadi tanggungjawab. Jadi dalam bab tanggungjawab ini perlu kita tekankan. Kerana ramai, sebahagianlah, tak kata semua, tak nak kata ramai pun mungkin tak ramailah. Ada sebahagian masyarakat kita, bapa tu mengabaikan tanggungjawab terhadap anaknya. Kalau bapa tadi miskin, atas kelemahan si bapa, mungkin moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar. Masalahnya adalah kalau si bapa tu bukan miskin tetapi si bapa tu boros. Maksudnya, sebagai contoh, ada sebagian masyarakat kita tak mampu nak berikan nafkah kepada anaknya. Anaknya nak pergi sekolah pun kadang-kadang tak bawa duit makan dan sebagainya. Tapi bapa dia hisap rokok. Dalam hal ini para jemaah yang dirahmati Allah, saya sering kali tekankan, hisap rokok secara umum, terutama sekali dalam kes-kes sebegini, boleh jatuh hukumnya haram. Kerana apa? Dia itu bukan hanya satu pembaziran, dia itu bukan hanya satu amalan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan, akan tetapi secara umum dia mengambil hak anaknya tadi. Dia ada duit, katakan $100 setiap bulan. Hak kewajipan diberikan nafkah kepada anaknya. Tetapi hak ini tidak digunakan, diagihkan hak tersebut, tunaikan hak itu untuk anaknya tadi, untuk makan dan minum anaknya. Bahkan sebaliknya, dia gunakan untuk perkara-perkara yang melalaikan dengan membeli rokok. Satu kotak $10, 30 hari $300. Kalau satu kotak $10. Dihisap 30 hari satu kotak, average. $300. Maka hak $300 tu sebenarnya dia telah mengambil hak anaknya tadi atau hak si isterinya tadi dengan membeli rokok. Haram hukumnya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan kalau demikian halnya kemudian ada keberanian pula minta beratur, minta duit zakat pula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan seperti mana yang saya pernah sebutkan, orang-orang yang merokok dalam kes sebegini, di hari akhirat kelak tak ada sebab yang boleh diberikan alasan dia tak berkemampuan, sebagai contoh tunaikan haji dan sebagainya. Satu hari $10, 30 hari $300. Satu bulan $300. 10 bulan $3,000. 12 bulan $3,600. Dia tak merokok 1 tahun, save $3,600.
10 tahun berapa? 36 ribu. Tak mampu tunaikan haji. 10 tahun 36 ribu. Awak merokok bukan 10 tahun, sepanjang hayat 50 tahun. Itu berdasarkan $10 satu kotak. Inflasi $15 ada. Kita letak minimum, average. 1 tahun $3,600. Kemudian tak mampu anak nak duit sekolah, duit baju, duit sekian-sekian dan sebagainya. 10 tahun $36,000. 10 tahun. Belum kira 20 tahun. $36,000 satu orang pakcik yang isap rokok. Kalau 10 orang pakcik isap rokok, berapa? 36,000, letak satu lagi belakang kosong. 360,000. 100 orang, 3.6 million. Solat Jumaat, dalam solat Jumaat 4,000 orang tu, berapa yang merokok? 100 orang merokok, kita kira 3.6 million. 10 years. 100 orang. Kalau 1,000 orang kat dalam satu masjid merokok, 36 million satu masjid. Kalau 10 masjid, imagine. Duit umat Islam. Apa sebab nak sebutkan? Dah tak ada sebab. Nak bina masjid, nak bina madrasah, semua boleh. Tetapi nanti ke akhirat kita katakan, pasal saya nak kena beli rokok. Jawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Kita sedang bincangkan tentang dalam bab zakat, antara golongan yang tidak boleh menerima zakat adalah bapa dan anak. Betul. Kalau dalam hal itu, apa yang kita boleh berikan, kita niatkan berikan kepada cucunya untuk elakkan khilaf. Tetapi sebagai contoh, kalau dalam hal sedemikian, katakan anak dah dewasa. Anak dah dewasa, dah bukan tanggungjawab bapa memberikan nafkah kepada anak. Bahkan anak memberikan nafkah kepada bapa. Tetapi anak dah broke. Jadi macam mana? Ada sebagian pendapat yang membolehkan berikan zakat, terutama sekali kalau dah broke, selalu dia berhutang. Berhutang, perbincangan kita tadi. Dia berhutang, kita berikan dia zakat untuk jelaskan hutang dia. Wallahu a'lam bishawab. Persoalan seterusnya, golongan seterusnya yang tidak boleh memberikan zakat kepadanya, siapa? Isteri. Suami tak boleh kata, abang nak kena bayar zakat, awak ambillah duit zakat ni. Jadi bulan ni abang tak bayar pasal tak kasih nafkah ya, ni duit zakat dah dapat. Burn pula. Imam Ibn Munzir berkata, para ulama bersepakat bahawasanya seorang suami tidak dibolehkan memberi zakat kepada isterinya. Sebab dah memang kewajipannya memberikan nafkah kepadanya. Sehingga dengan demikian isteri tidak berhak menerima zakat sebagaimana hal kedua ibu bapa tadi. Isteri tak boleh terima zakat daripada suami. Berbeza halnya apabila isteri terhutang. Dalam keadaan sedemikian, dia boleh diberikan zakat daripada bahagian gharimin untuk melangsaikan hutangnya. Si isteri, suami dah kata, awak jangan join sembarangan, MLM lah, itulah, nak invest inilah, nak beli tu. Orang meniaga, orang Melayu ni kita kena pandai. Kita berniaga dengan syarikat besar-besar. Syarikat besar-besar meniaga dapat untung. Alhamdulillah. Rumah banglo. Kita meniaga cari point. Awak dapat point. Saya dulu zaman CNI. Dapat point, kumpul CNI. Lepas tu dia tu dapat dapat kereta lah. Hari ini kita pergi sana dapat point, pergi sini dapat point. Orang kita terkejar-kejar point. Bos collect duit, kita collect point. Jadi dia collect point, lepas tu nak kena letak sana invest ni. Akhirnya terlungkup. Bang, saya ada hutang $10,000. Ni pandai awak. Saya dah kata jangan degil. Jadi macam mana? Tak apalah bang, saya cuba usahakan. Nak bayarkan hutang. Bayar 1 bulan $50. 1 bulan $50, hutang $10,000 bila nak habis?
Maka satu ketika si suami ini ada zakat. Secara umum, suami tidak boleh berikan isterinya duit zakat. Tetapi dalam bab ini, sebahagian ulama, sama juga dengan anak yang berhutang. Anaknya berhutang atas sebab-sebab tertentu. Dia ditipu atau sebagainya. Maka isterinya berhutang tadi. Kalau dia ada duit zakat, maka dia boleh berikan zakat tadi kepada isterinya untuk jelaskan hutang tadi. Make sure dapat duit, terus jelaskan hutang. Dia tak boleh dapat duit, yuk kita pergi dinner. Dapat duit, terus pergi jucet, beli emas, tak boleh. Ya, itu untuk jelaskan hutang. Sebagian pendapat ulama membolehkan si isteri diberikan duit zakat kalau kebetulan dia itu berhutang, maka jatuh kepada golongan asnaf gharimin. Tetapi secara umum, seorang isteri tidak boleh menerima zakat daripada suaminya. Bagaimanakah pula sebaliknya? Isteri kaya, suami miskin. Apa tak kaya? Ada sebagian suami tak berikan nafkah kepada isterinya. Kalau berikan nafkah pun sekadar berapalah tak cukup. Ada sebagian isteri pula, suami berikan nafkah, 1 bulan $500, ada yang 1 bulan $1,000. Pukal-pukal $1,000 masuk bank. 1 bulan $1,000 masuk bank. Pasal dapat hari ni $1,000. Besok suami ajak makan, suami bayar. Ada. Macam-macam senario lah. 1 bulan $1,000, 1 tahun $12,000. 10 tahun $120,000 kat dalam bank isteri. Suami bank $5.72. Ada tak? Ada. Kemudian suami bulan ini duit air lampu tak mampu bayar. Si isteri tak akan volunteer pasal hak itu tanggungjawab abang. Aku punya duit tak nak kacau. Dia dah $100,000 kena bayar zakat $2,500. Suami dia tengah tercungap-cungap. Boleh tak isteri berikan zakat kepada suami? Isteri boleh berikan zakat kepada suami. Kerana bukan tanggungjawab isteri memberi nafkah kepada suami. Tanggungjawab suami berikan nafkah kepada isteri. Boleh tak isteri berikan zakat pada suami? Dalam hal ini kalau kita jadi isteri itu, kita nak berikan zakat pada suami tak? Kalau kita jadi isteri itu, jangan kata zakat. Jangan wait for zakat. Bantu suami. Kesian suami. Jangan mengira sangat. Kadang-kadang orang lelaki ni ada yang bertanggungjawab, ada yang kurang bertanggungjawab. Ada yang dah kasih minta balik. Biasalah berbagai-bagai manusia. Tetapi berbagai-bagai juga sikap isteri juga ya. Demikianlah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Menyerahkan zakat kepada amal kebajikan. Apabila kita katakan zakat, boleh tak kita kita gunakan duit zakat untuk apa nak kata Baik, ada sebagian pelajar dia nak membersihkan rumah Darul Ihsan. Ada projek. Kita ada duit zakat. Gunakan duit zakat ini untuk projek ini. Boleh tak? Ingat, kita dah belajar. Zakat hanya dibolehkan untuk 8 asnaf. Selain daripada 8 asnaf, kalau dia tak termasuk dalam 8 asnaf, tak boleh kita berikan zakat. Tak boleh sebarangan. Maka untuk amal kebajikan, apa juga amal kebajikan yang kita nak buat, maka tak boleh sebarangan. Penulis mengatakan, tidak dibolehkan menyerahkan menggunakan zakat untuk kepentingan amal kebajikan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada tercantum dalam ayat mengenai asnaf zakat tadi. Apa juga amal kebajikan tidak boleh kita gunakan duit zakat
Kecuali kalau kita boleh kiaskan masuk ke dalam 8 asnaf tadi. 8 asnaf tersebut seperti mana yang telah kita bincangkan adalah daripada surah At-Taubah di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i", sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan untuk orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para amil, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang ingin dirapatkan, dijinakkan, dilembutkan hatinya kepada Islam, mu'allaf, wa fir riqabi, dan orang-orang yang ingin membebaskan dirinya daripada penghambaan, war gharimina, dan orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada fi sabilillah, wa bnis sabil, dan ibnu sabil, orang-orang yang bermusafir yang terkandas dalam pemusafiran mereka. Faridatam minallah. Demikianlah Allah Ta'ala telah mewajibkan. Baik. Oleh yang demikian, zakat tidak boleh diserahkan untuk membangunkan masjid sekalipun, dan jambatan, memperbaiki jalanan, melayani dan menghormati tetamu, mengkafankan mayat dan seumpamanya, walaupun niatnya baik. Tak boleh gunakan duit zakat untuk perkara-perkara sedemikian. Ustaz, saya nak bina madrasah, nak bina rumah kebajikan, tak boleh gunakan zakat. Kecuali dalam sebuah negara itu betul-betul dah tak ada masjid, betul-betul tak ada madrasah, maka 8 asnaf tadi, dari antara sebagai contohlah, kita boleh kiaskan fi sabilillah untuk mereka-mereka yang menuntut ilmu. Maka gunakan fi sabilillah untuk pembinaan madrasah. Kita kena lihat. Tetapi kalau dalam sebuah negara itu dah banyak masjid, kita gunakan duit zakat untuk bina masjid secara umum, tak diperbolehkan. Bina masjid ada tak dalam 8 asnaf? Tak ada. Jadi kalau kita tengok pada keadaan, dalam sebuah negara mungkin tak diperbolehkan, dalam sebuah negara yang lain, memandangkan tak ada masjid langsung, tak ada madrasah langsung, maka diperbolehkan. Imam Abu Daud berkata, saya pernah mendengar Imam Ahmad berkata ketika dia ditanya, bolehkah jenazah dikafani hasil daripada kutipan zakat? Jawapannya tidak boleh. Malah hutang si mayat tidak boleh digunakan dan dibayarkan daripada hasil pungutan zakat. Ulasnya lagi, zakat hanya boleh digunakan untuk membayar hutang orang yang masih hidup, tetapi tidak boleh untuk menyelesaikan hutang orang yang sudah mati. Kerana mayat tidak termasuk dalam kategori gharimin. Tiba-tiba ada yang bertanya, jika zakat tersebut diberikan kepada keluarganya? Imam Ahmad menjawab, jika keluarganya yang menerima, maka diperbolehkan. Nah, contohlah, ya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita kupaskan mengenai golongan orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima duit zakat. Perkara seterusnya, siapakah yang bertanggungjawab membahagikan zakat, dan pemilik harta dianggap telah menunaikan kewajipan zakat apabila hartanya diserahkan kepada imam. Baik, jadi perkara-perkara tersebut akan kita kupaskan. Macam manakah hukumnya kalau seseorang itu berikan zakat kepada seseorang, kemudian orang tersebut tidak agihkan kepada asnaf yang sewajarnya? Macam manakah kalau dia berikan zakat kepada seseorang, kemudian duit itu hilang? Dia nak kena keluarkan zakat sekali lagi atau tidak? Akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan ada kelas tak? Ada ya, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.